Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyaduddin bin Fairuz Azim. Nombor metrik 075168. Hari ini saya akan bentang tentang kekurangan dalam adab berinteraksi dengan ibu bapa. Antara kekurangan dalam adab berinteraksi dengan ibu bapa adalah kita meninggikan suara semasa bercakap dengan ibu bapa kita. Sebagai anak, kita seharusnya bercakap dengan lemah lembut dan sopan santun. Hal ini kerana ibu bapa kita merupakan manusia yang menjaga kita dari kecil sehingga sekarang. Selain itu, kita seharusnya tidak memarahi ibu bapa kita apabila kita tidak mendapat ataupun ibu bapa kita tidak dapat mentunaikan apa yang kita hendak. Sebagai contoh, kita ingin membeli barang yang mahal dan ibu bapa kita tidak mampu, lalu kita memarahi ibu bapa kita. Selain itu, sebagai anak, kita tidak boleh berkata ish ataupun apabila kita disuruh atau kita bersemang dengan ibu ayah kita. Dalam Al-Quran pernah berkata, fala takul lahuma uffin, dan janganlah kamu berkata uffin ataupun Kesan daripada meninggikan suara ataupun memarahi ibu ayah kita ini adalah kehidupan kita tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis pernah berkata dari Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW telah bersabda, keredaan Allah itu terletak pada keredaan kedua ibu bapa, dan murka Allah itu terletak pada murka kedua ibu bapa. Jika kita tidak diredai oleh ibu bapa kita, secara tidak langsung kita telah menjadi anak derhaka di muka bumi ini. Jadi sebagai anak, kita santunilah ibu ayah kita selagi mereka masih hidup. Jadi sayangilah ibu ayah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan topik 5, iaitu hubungan insaniah di dalam subjek pembangunan perseti unggul, dan di bawah tajuk kekurangan adab dalam berinteraksi dengan ibu bapa. Kami dari kumpulan Al-Insan. Ini adalah ahli kumpulan kami yang terkandung 5 ahli kumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad M. Hikam, nombor metrik 075397, ingin berbicara mengenai kekurangan dalam adab berinteraksi dengan ibu bapa. Antara kekurangannya ialah tidak meminta izin sebelum keluar dari rumah. Kita tidak perlu meminta izin dalam setiap perkara. Terdapat 3 situasi dalam meminta izin. Yang pertama, pergi ke tempat maksiat seperti gelap malam. Kita tidak perlu meminta izin jika ingin pergi ke tempat sebegini kerana ianya jelas tidak dibolehkan di sisi agama. Tapi jika ibu bapa kita membenarkan kita pergi ke tempat ini, kita yang perlu menegur mereka dengan cara yang baik, seperti menyuruh pakcik kita menegur mereka. Seterusnya, pergi ke tempat yang harus seperti kedai makan ataupun tempat yang sunat seperti masjid. Kita perlu minta izin terlebih dahulu sebelum pergi ke tempat ini. Seterusnya, pergi ke tempat kecemasan seperti tempat kemalangan. Kita tidak perlu minta izin sebelum pergi ke tempat kemalangan kerana jika kita tidak menolong orang yang berada di dalam kemalangan segera yang mungkin, ianya mungkin dapat memberikan kemudaratan kepada mereka. Kesan tidak minta izin sebelum keluar dari rumah. Yang pertama, ianya dapat menyebabkan ibu bapa kita menjadi risau. Hal ini kerana mereka tidak tahu tujuan kita keluar dari rumah. Mereka tidak yakin bahawa kita sedang melakukan perkara yang baik ataupun sedang melakukan perkara yang buruk seperti mencuri. Seterusnya, ianya menandakan bahawa kita ialah anak yang ingkar dan tidak patuh. Ramai yang berpendapat bahawa
orang yang meminta izin sebelum keluar dari rumah ialah anak yang manja dan tidak pandai berdikari. Fahaman ini jelas-jelas salah kerana jika kita meminta izin terlebih dahulu sebelum keluar dari rumah, ianya menandakan bahawa kita menghormati dan menghargai keberadaan ibu bapa kita di rumah. Seterusnya, apabila kita tidak meminta izin, ianya dapat mengganggu aktiviti harian yang telah dirancang oleh ibu bapa kita. Hal ini kerana mereka tidak tahu di mana lokasi keberadaan kita. Jadi apabila mereka berhajat dan menginginkan sesuatu daripada kita, mereka tidak tahu mereka tidak boleh mencari kita pada bila-bila masa. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aklan bin Sahad Bani, nombor matrik 075567, akan menerangkan tentang topik 5, iaitu hubungan insaniah, kekurangan adab dalam berinteraksi dengan ibu bapa, iaitu poin keempat. Poin keempatnya ialah anak-anak mudah terpengaruh dengan gadget. Kenapa anak-anak sekarang kurang adab dalam interaksi dengan ibu bapa? Kerana mereka terpengaruh dengan gadget-gadget ni seperti telefon bimbit, komputer dan tab dan sebagainya. Mereka lebih cenderung untuk bersama dengan gadget mereka berbanding berbual dengan ibu bapa mereka. Poinnya adalah anak-anak sukar untuk bersosial kerana menghabiskan masa sepenuhnya terhadap gadget mereka. Hal ini kerana bukan sahaja salah anak-anak kerana terlampau menghabiskan masa terhadap gadget mereka, tetapi ibu bapa juga perlu mengambil perhatian tentang anak-anak mereka. Kerana apa? Anak-anak atau ibu bapa selalu sibuk melakukan pekerjaan sampai melupakan anak di rumah. Lalu anak tidak tahu nak buat apa, so dia akan main sahaja gadget. Dan itu akan menyebabkan dia dah terbiasa bermain gadget tanpa tahu tentang dunia luar. Seterusnya, anak-anak akan cenderung marah apabila ditegur. Ini kerana mereka dah lebih cenderung kepada gadget. Apabila mereka dah terlampau taksub ataupun addicted ataupun ketagih dalam bermain gadget, apabila ibu bapa tegur mereka, suruh mereka berhenti dan melakukan solat, mereka marah balik. Kerana apa? Kerana mereka terlampau addicted, terlampau 1, 2, 3. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Arif Haikal bin Rizlan. Nombor bilik saya 075665. Sekarang ni saya akan bentangkan definisi nilai bijaksana. Erti bijaksana adalah sikap seseorang yang selalu bertindak berdasarkan akal, nasihat dan logika sehingga dapat bersikap tepat dalam menghadapi setiap kehidupan dan peristiwa. Bijaksana ini penting kerana dapat membendung seorang tu daripada melakukan kemungkaran. Bijaksana. Dan bagaimana nilai bijaksana boleh memandu tindakan seorang. Yang pertama sekali ialah dapat membezakan perkara yang baik dan buruk. Yang kedua, dapat melakukan aktiviti yang berfaedah untuk diri sendiri dan orang sekalian. Yang ketiga ialah mampu membahagikan dan menyusun aktiviti harian dengan sebaiknya dari segi rohani dan jasmani. Itu saja.